Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Bimana Studio. Kali ini kami akan menceritakan lagi 5 tempat sejarah seram di negeri Melaka, negeri bersejarah, bahagian yang kedua. Bukit Beruang ni dia terletak di Melaka, di Malaysia. Antara lokasi berhampiran kawasan tersebut adalah Bukit Katil dan juga Air Keruh. Juga di sana terdapat Universiti Multimedia yang betul-betul dekat dengan sana. Dikisahkan bahawa dekat Bukit Beruang tersebut ada kejadian yang berlaku pada tahun 2019 bulan Ogos, dan benda ni dia viral. Jadi satu benda yang viral, video tersebut dekat satu hostel yang ada di berdekatan dengan Bukit Beruang ni. Ada satu college ataupun kita panggil dekat sini tempat belajar lah. Kejadiannya berlaku bila satu budak perempuan ni dia pergi hiking seorang-seorang kat Bukit Beruang siang hari. Benda tu ikut dia rasanya. Bila malam tiba, benda tu duk ganggu dia, ketuk pintu bilik dia. Masuklah. Welcome to the room. Mula-mula dia layan je lah benda ni sebab nak hiburkan hati, mungkin sunyi. Kawasan bilik dia tu semua memang tak ada orang, tapi setelah sekian lama benda tu duk kacau dia. Kalau kita sendiri pun duk kena tahan kerak-kerak pun mesti terasa terganggu, betul tak? So dia beranikan diri, dia keluar daripada bilik tersebut. Dia bacalah ayat-ayat suci Al-Quran masa dia nak buka pintu nak keluar daripada rumah dia kan. Jadi masa dia nak buka pintu pun jadi lambat kan. Semua jadi lambat, semua jadi tak kena. Biasalah bila bertemu dengan benda-benda macam ni kan. Dan dia pun akhirnya dapat keluar lah daripada rumah tinggalan dia ni. Dia pergi report dekat mamak untuk hilangkan rasa ketakutan dia tu. Dia call mak ayah dia semua, beritahu lah apa yang terjadi dekat hostel ataupun rumah tinggal dia di tempat dia belajar ni. Dan bila dia nak balik ke sana untuk ambil barang-barang dia semua, dia pergi ke tempat belajar tersebut, mesti akan lalu dekat pondok pengawal warden dulu kan. Dekat sana lah dia jumpa dengan warden tersebut dan dia beritahu dekat warden tu ada gangguan dekat bilik dia lah. Jadi warden ni follow dia dan teman dia untuk dia balik ke bilik dia untuk ambil barang-barang tu lah. Tapi bila dia pergi sana, misterinya anak kunci daripada hostel dia ni pula hilang kan. Entah ke mana hilang, dan setelah dicari rupa-rupanya jatuh dekat kawasan-kawasan tu juga, dan warden dia sendiri yang jumpa. Dan pada malam tu jugalah dia decide untuk tak tinggal dekat hostel ataupun rumah tinggal dekat tempat belajar dia ni. Takut kena ganggu sampai dia tak boleh nak tidur dan sebagainya, maka dia terus beransur daripada tempat tersebut pergi ke hotel dia dekat situ lah. Salah satu villa yang berdekatan dengan Infomosa Melaka. So nama dia kami rahsiakan dan detail dan mengenai villa ni kami rahsiakan. Just kita tahu cerita dia cukup lah. Okay? So dijadikan cerita dekat sini pernah berlaku kisah-kisah seram yang berlaku kat villa ni. Iaitu ada satu family yang datang nak menginap dekat tempat ni. So mereka orang luar lah yang mai dekat Melaka ni nak bercuti lah. Okay, so bila mai kat sini, mula dia plan untuk mai villa ni lama lah kan. So bila dia sampai je dekat depan villa ni, so dia keluar pada kereta semua. Salah seorang daripada family ni, iaitu adik dia kepada abang ni, dia tegur lah tanya kat family ni pun, siapa yang duduk ke depan tu kan, muka garang tinggi semua. Tapi dia pun ni tanya mana ada siapa kat situ. Lepas tu dah
Tak nampak apa, dia buat donor je lah. Dia masuk semua, check in semua, masuk bilik. Dah sampai bilik, biasalah semua orang letih kan, semua nak berehat. Tapi abang dengan adik dia ni, dia pun nak pergi mandi kolam dekat villa ni. Sebab dia tengok villa ni best kan, kolam dia besar semua. Lepas tu bila pernah sampai dekat kolam tu, dia pun nampak dekat sebelah villa dia tu ada seorang perempuan yang macam perhatikan mereka dari sana. Adik dia ni tanyalah kat abang dia tu, kat villa ni kita ada maid ke kan? Ataupun orang gaji ke? So abang dia kata, mana ada. Lepas tu bila dah tu, dia pun buat tatal, dia pun mandi. So bila malam, dah lepas solat, makan apa semua, so semua makan nak tidur. Time dia pun nak tidur tu pula, dia pun dengar bunyi dari tingkat atas, macam kuat tapi tak clear dari tingkat atas. Dia pun masa dia pun nak keluar, pergi check tentang bunyi yang kat atas tu kan. So maknanya benda tu dah masuk lah dalam bilik dia pun, bilik kakak ipar dia tu kan. So bila dah jadi macam tu, dia pun nampak benda tu duduk dekat depan cermin, duduk menunduk macam tu. Lepas tu, mereka pun bagi call abang yang pergi check tu kan. Kata benda tu dah masuk dalam bilik dah. Lepas tu masa dia call tu, dia dengar bunyi macam benda yang jatuh kat atas lantai. Berselerak semua bilik dia tu kan. Lepas tu, mereka dah macam tu, apa lagi, kemas-kemas barang, calur lah dari tempat tu. Mereka pergi lepak mana-mana mamak yang dekat kat situ. Lepas tu, mereka dah sampai mamak, mereka call owner. Mereka cerita yang semua tu lah apa yang jadi mereka kan. Mereka nampak apa semua tu. Lepas tu, owner kata sebelum ni okey, duduk kat situ. Kenapa lah tiba-tiba jadi macam ni kan. Lepas tu, refund apa pun dia tak bagi. Lepas tu, family dia tu semua demam. Melimau ni merupakan sebuah bandar dan mukim yang terletak di daerah Jasin Melaka di Malaysia lah. Dan jaraknya antara adalah kira-kira 23 km lah daripada Bandar Raya Melaka dan juga Muar, serta 22 km selatan dari Bandar Jasin. Melimau adalah sebuah mukim di dalam daerah Jasin dengan keluasan 4,674 hektar yang mempunyai 28 buah kampung. Ramai orang tertanya-tanya tentang asal nama Melimau ni. Bisakah nama dia Melimau? Atau bagaimana Melimau ni mendapat namanya. Mengikut tradisi ataupun tak kisahlah tradisi lisan ataupun cerita-cerita mulut, terdapat banyaklah kisah dia version dia kan. Seperti yang dikatakan ada dua kelompok pada keturunan yang terbesar lah dekat area Melimau, iaitu Bugis dan juga Palembang waktu ketika dahulu. Kisah seram yang ada di Melimau ni, ada satu ketika tu, ada kebetulan lah waktu tu lampu isyarat tengah merah dan ditakdirkan pada malam tersebut ada satu orang ni, hamba Allah ni, tak ada langsung cahaya daripada kenderaan kereta ataupun motor, lori dan sebagainya dekat situ yang menyebabkan kawasan tersebut jadi gelap gelita. Dan sewaktu dia menghampiri satu simpan dekat Melimau, dan dari jauh dia memang jelas lah nampak ada lampu merah, lampu merah brake belakang warna merah tu kat motosikal, betul-betul dia kat depan dia. Padahal sebelum tu dia tak nampak apa-apa langsung cahaya. Namun selepas motosikal tersebut menuju ke arah belah kanan dan nak membelok ke Melimau lah, kawasan tersebut, timbul rasa pelik dekat orang ni bila dia rasa macam masa dia berhenti dekat persimpangan Melimau tadi, dia rasa dia tak perasan pun ada motor ke apa-apa yang lalu sebelah dengan dia maupun di belakang dia. Tapi bila dia dah teruskan berjalan lepas traffic light merah tadi awal, dia nampak ada motor pula. Mungkin motor tu lembab bawa kan, motor slow kan. Dan dia sendiri cerita yang dia memang yakin dan pasti yang memang tak ada satu motosikal pun waktu tu yang membelok. Dan peliknya, di manakah motor tersebut tu pergi? Itu jadi satu persoalan dekat pada waktu tu lah kepada dia. Dalam otak tu dia fikir benda tu lah. Sampai satu saat tu dia bertemu dengan satu traffic light lagi, dan traffic light tersebut tak ada merah, dia terus hijau, dan terus dia meneruskan perjalanan. Dan setelah beberapa minit berlalu, tiba-tiba dia nampak lagi motosikal yang sama betul-betul di hadapan dia. Dah macam cerita Volkswagen kuning pula kan cerita ni, cuma ni versi motosikal. Waktu tu lah dia rasa macam nak takut pun dah, nak rasa macam tak takut pun dah, takut orang. Tu je cerita dia kan. Mungkin orang kot. Dia rekodkan cerita tersebut pada lebih kurang sekitar 2-3 pagi. Cuma dia pelik, Suzuki Cup yang 80 ke 90cc takkan lagi laju daripada kereta yang dia bawa ni kan. Jadi dia pun malas nak fikir panjang, dia terus pintas lah motosikal tersebut, dia potong lah motor tu. Namun setelah beberapa minit selepas dia potong tersebut, tak terfikir dia pula untuk dia masa dia potong motor tu nak
tengok siapa yang bawa motor tersebut. Mungkin dia ingat mungkin orang tua ke apa ke bawa tengah-tengah malam macam tu kan. Bahaya lah Geng-geng bawa motor kalau yang jenis konvoi tu tak ada masalah lah kan. Jadi yang jenis sorang-sorang kan, kebetulan mungkin nak pergi keluar bidai dan sebagainya, kena hati-hati lah. Tambah-tambah pula sekarang ni kita tahu negara kita sekarang dialami dengan wabak kan. So jalan-jalan jadi lengang. Mungkin ada yang kata keluar juga sendiri kan. So hati-hatilah kalau perasan ada motor ataupun kereta yang tiba-tiba ada depan nampak lagi. Setelah berapa kali yang berpotong dia, ada lagi depan nampak. Itu mau jaga lah. Jalan Raya AMJ ni, mereka mula dibina pada tahun 2001 dan siap sepenuhnya pada tahun 2007. Dan kos keseluruhan untuk buat jalan raya ni adalah 505 juta. Macam lebuh-lebuh raya yang lain, macam lebuh raya Karak semua kan. So lebuh raya ni juga ada cerita-cerita seram yang berbau mistik kat sini. Pernah dijadikan cerita ada pasangan couple ni, mereka baru balik daripada mall kan, dia keluar makan ke apa-apa. Lepas tu mereka on the way balik ke rumah. Kebetulan mereka ikut jalan AMJ ni lebih kurang dalam pukul 10 malam gitu. Nak dijadikan cerita, malam tu pula kereta tak banyak. Lepas tu mereka pun buat-buatlah sembang bagi meriuhkan keadaan kan. Kalau diam sunyi je. Laki ni lah tiba-tiba dia macam terpandang kat cermin pandang belakang kan. Tiba-tiba dia nampak macam ada sosok perempuan yang berambut panjang menunduk ke bawah. Dia pun menyerit lah, Allah Akbar kan. Lepas tu dia punya awet terkejut. Lepas tu macam laki ni nak bagi, tak maulah bagi awet dia panik ke semua. Dia ni pun cover kata baju lupa basuh kat rumah. Lepas tu dia pun singgah kat mamak dulu. Maknanya laki ni nak bagi relax, tapi dia kata dia lapar nak makan. Lepas tu dia pun relax. Lepas tu laki ni tengok dalam kereta dia masa dekat kedai mamak tu, benda tu still ada lagi. Lepas tu dia lepak-lepak lama sikit. So macam mana laki ni tetap juga kena hantar dia punya awet balik rumah kan. Takkan dia boleh tidur kat situ. Lepas tu laki ni pun hantar awet dia balik rumah juga. Lepas tu cerita dia habis kat situ juga. Tapi aku nak tanya satu soalan. Kalau hampa jadi laki tu, hampa tengok dalam kereta ada lagi, hampa nak buat apa? Komen kat bawah Jadi hotel Mutiara Melaka Beach Resort. Okey, hotel ni kalau hampa nak tengok dia punya keadaan dia, semua bangunan dia semua hampa boleh tengok di YouTube. Okey, hampa boleh tekan dekat sini kalau hampa nak tengok video dia. Banyak kita punya aktivis paranormal Malaysia hebat-hebat semua pergi tempat ni. Mereka dah explore lah tempat ni, hotel yang lama ni. Dia hotel dia ni satu cawangan juga dengan hotel Mutiara Beach Resort di Penang di Teluk Bahang. Dan kisah dia pun kenapa dia tutup dan sebagainya pun cerita dia lebih kurang sama juga. Bangunan tersebut ditutup pada tahun 2009 dan bangunan tu juga pernah ada kes bunuh dan juga pernah terwujudnya kilang buatan komunis di belakang hotel ini. Ini berdasarkan video sahabat kepada Abang Faizal Rozi Vlog yang menceritakan, tak silap saya Mr. Adam kot, dia pergi explore tempat ni dan dia dapat berita yang belakang hotel tersebut ada kilang buatan komunis dan kilang tersebut memang angker lah menyebabkan hotel tu diganggu dan sebagainya. Dan hotel tersebut juga pernah jadi tempat bekas syuting drama Tower 13 waktu ketika dahulu. Kisah mistik dan seram yang pernah berlaku di hotel Mutiara Beach Resort ni waktu ketika dahulu, waktu semasa dia masih lagi berlangsung, diceritakan pernah ada pegawai event yang menginap di situ dalam 2-3 malam macam tu lah dekat sana. Orang kata 2 hari 3 malam lah. Kejadian tu dia sangat tak normal lah kan, yang menimpa kepada pegawai tersebut. Dan benda-benda yang kata seram-seram ni pun sebenarnya sebelum pegawai ni menginap di sana pun memang dah ada cerita-cerita yang tak elok, yang tak cantik lah dekat sana. Jadi dia pun dalam keadaan husnuzon stay lah buat tak tahu dekat sana. Sejarah ringkas, pegawai tersebut cerita yang dia diganggu di sana sepanjang penginapan dia di hotel tersebut. Dia dengar bunyi ayak paip buka sendiri dalam toilet dia dan ada ketuk-ketuk pintu. Besar dia bunyi tapak kaki yang daripada toilet keluar ke bilik dia, masuk ke toilet balik. Dia kata lepas sehari duduk di sana,
Malam seterusnya tu dia rasa benda tu lagi makin ngeri. Apabila dia bangun daripada tidur dia dapati ada banyak rambut, bersepah-sepah rambut panjang-panjang lah dekat dalam bilik yang dia stay dalam hotel tu. Apa lagi, dia lari pergi receptionist, lepas tu dia laporkan lah benda ni kan, dia jumpa apa dan semuanya. Dan receptionist ni pun cakap, kami dapati tak ada apa pun sebelum ni kan, tapi tak tahulah encik jumpa macam ni. Jadi dia pun jadi berang, dia jadi marah. Dia kata, saya jumpa benda betul. Kalau encik tak percaya, encik boleh ikut saya pergi ke bilik. Receptionist ni pun dah kata tak boleh nak simpan rahsia kan. Dia ceritalah, dia mengakulah yang sebelum ni memang ada kes-kes membabitkan benda-benda halus ni dekat hotel ni. Cuma kami tak dapat nak cerita untuk integriti company kan. Dan dia mengaku juga yang ada banyak bomoh dan juga pawang-pawang datang ke hotel ni untuk mengubat lah tempat tersebut ataupun hotel ni. Dan kes yang latest dikatakan oleh receptionist ni, dia kata paling latest dia pun jumpa tulang manusia lah, tulang budak-budak kat belakang hotel ni. Dan ada juga certain orang-orang di hotel ni yang menginap di sini daripada dengar ada suara budak-budak berlari di court tenis belakang hotel ni. Jadi itu saja 5 tempat sejarah seram di negeri Melaka, negeri bersejarah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Pimana Studio dan tekan butang loceng notification dekat sebelah itu untuk hampa dapatkan notifikasi jika channel Pimana Studio update video yang baru. Dan jangan lupa juga untuk follow kami punya social media, Facebook, Instagram dan juga TikTok. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan selamat malam.